Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Oktober 2020 bersama dengan saya Nosha Muhammad Amin. UMNO sudah mula membincangkan keputusan yang dibuat Biro Politik Parti itu untuk mempertimbangkan menarik diri daripada Perikatan Nasional, kata Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa. Kalau ada mesyuarat majlis tertinggi, sudah tentu perkara itu akan dibincangkan, sebab saya perhatikan memang ia pun sedang dibincangkan, tapi kebanyakan dalam WhatsApp group dan sebagainya kerana mesyuarat belum dipanggil. Anwar berkata demikian dalam sidang media selepas pengumuman inisiatif wilayah Cakna 3 di Putrajaya hari ini. Bagaimanapun, pendirian Biro Politik UMNO itu belum muktamad kerana perkara berkenaan masih perlu mendapat persetujuan Majlis Tertinggi Parti. Sementara itu, ketika mengulas surat dihantar Tengku Razali kepada Speaker Dewan Rakyat, Anwar berkata semua ahli parlimen berhak untuk mengemukakan sebarang usul di Dewan Rakyat. Pertama, Razali mempunyai hak sebagai seorang ahli parlimen untuk mengemukakan apa-apa saja usul. Pada masa yang sama, Speaker Dewan Rakyat juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas beliau berasaskan kepada peraturan-peraturan yang sedia ada. PAS hari ini menggesa parti-parti politik yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri untuk memberi sokongan padu tanpa diganggu-gugat. Dalam satu kenyataan akhbar hari ini, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, ini kerana gabungan kerajaan itu telah diberikan amanah oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan baginda. Terdahulu, PAS juga merafakkan setinggi-tinggi junjung kasih atas kebijaksanaan Seri Paduka dalam menyelesaikan sebarang kemelut termasuklah kemelut politik. Kenyataan Taqiyuddin dikeluarkan selepas Presiden PKR Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa lalu dan selepas Biro Politik UMNO bersetuju mempertimbangkan semula hubungan parti itu dengan PN. Pada petang Selasa lalu, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan membuat kejutan dengan berkata UMNO membuat pertimbangan untuk menarik diri dari menyokong Perikatan Nasional. Katanya parti itu akan memberi syarat baru kepada kerajaan PN bagi meneruskan kerjasama politik secara perjanjian bertulis untuk dilaksanakan secepat mungkin. Namun pendirian Biro Politik UMNO itu belum muktamad kerana perkara berkenaan masih perlu mendapat persetujuan Majlis Tertinggi Parti. Dalam pada itu, Presiden PKR Anwar Ibrahim disokong oleh 30 anggota Parlimen UMNO untuk membentuk kerajaan baru, dakwa Ketua Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad. Beliau berkata demikian dalam temu ramah bersama dengan Jom Channel di Facebook malam tadi. So macam bagi Amanah, surat yang ditandatangani oleh Mak Sabu yang menyatakan 11 ahli parlimen Amanah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada DAP, surat daripada Lim Guan Eng yang ditandatangani oleh Lim Guan Eng yang mana disebut bahawa 42 ahli parlimen DAP sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Surat mungkin yang ditandatangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang menyatakan bahawa 39 ahli parlimen PKR menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu surat saya difahamkan daripada Zahid Hamidi yang menyatakan bahawa 30 lah kalau tak silap saya ahli parlimen UMNO yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Katanya ia menjadikan jumlah sokongan terhadap Anwar sebanyak 122, tidak termasuk ahli parlimen bebas yang memberikan pengakuan bersumpah kepada Anwar. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini mengaku ramai ahli parlimen UMNO menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri baru dan tidak akan menghalang mana-mana ahli parti untuk menyokong Anwar. Sementara itu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dipanggil untuk memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman esok berhubung senarai ahli parlimen yang didakwa menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Pengarah Siasatan Jenayah Bukit Aman, Huzair Muhammad berkata, pihak polis setakat ini menerima sebanyak 113 laporan mengenai perkara itu. Kes itu diklasifikasikan di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia.
Huzi juga meminta orang ramai untuk tidak menyebarkan apa-apa kenyataan yang boleh menggugat ketenteraman dan keselamatan orang ramai. Presiden PKR itu mengumumkan akhir bulan lalu bahawa dia telah memperoleh majoriti yang kukuh dan meyakinkan di Dewan Rakyat untuk membentuk kerajaan baru. Beliau telah menghadap Yang di-Pertuan Agong pada hari Selasa mengenai perkara itu, di mana Anwar dikatakan telah memberikan dokumen sahih membuktikan sokongan ahli parlimen kepadanya. Bagaimanapun, sebelum pertemuan Anwar dengan Yang di-Pertuan Agong, satu senarai yang didakwa menyokong ahli parlimen Port Dickson itu mula diedarkan dalam talian. Beberapa anggota parlimen yang disenaraikan bagaimanapun menafikan bahawa mereka memberi sokongan kepada Anwar dan telah membuat laporan polis. Sebanyak 589 kes baru COVID-19 dicatatkan, termasuk 3 lagi kematian yang dilaporkan hari ini. Daripada jumlah itu, 586 daripadanya adalah kes penularan tempatan dan 3 lagi kes import. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 27.2% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 150 kes. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 9 kes dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes. Sabah terus merekodkan jangkitan tertinggi dengan mencatatkan sebanyak 304 kes baru. Setakat ini, kes terkumpul adalah sebanyak 18,129 kes dengan 5,945 kes aktif. Dr. Nur Hisham turut mengumumkan sebanyak 409 lagi kes sembuh hari ini, iaitu jumlah tertinggi kes sembuh setakat ini. Terdapat 3 lagi kematian menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 170 kes. Seramai 130 pesakit lagi dimasukkan ke unit rawatan berapi dan 31 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Kluster COVID-19 melibatkan kompleks membeli belah Wan Utama meningkat ke 105 kes sehingga pagi ini dalam satu kenyataan dikemas kini oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Petaling. Dalam catatan di Facebook, JPPD memberitahu bahawa jumlah mereka yang dijangkiti iaitu 63 kes pada tengah hari semalam kini meningkat kepada 105 orang. Namun, dalam satu kenyataan pagi ini, pihak pengurusan Wan Utama mempertikaikan jumlah 63 orang tersebut dengan mengatakan bahawa terdapat maklumat tidak tepat mengenai 44 pengawal keselamatan yang positif COVID-19. Wan Utama menjelaskan bahawa 44 kes positif pengawal keselamatan yang disebut dalam laporan JPPD Petaling bukan berasal dari pusat membeli belah itu dan bukan merupakan sebahagian daripada 6,000 ujian yang kami jalankan. Menurut Wan Utama, kesemua mereka merupakan pengawal kontrak daripada pihak ketiga yang positif COVID-19 selepas menjadi kontak rapat dengan individu positif di tempat tinggal mereka. Kompleks Wan Utama ditutup pada 11 Oktober setelah beberapa kes dikesan di kalangan pekerja pusat membeli belah tersebut. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa terdapat 5 kes baru dalam 24 jam hingga tengah hari semalam di kluster utama dengan jumlah 27 kes. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Muhammad Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.